kontroversi dan keadaan misteri yang menyelubungi kematian Bruce Lee. Ketika bangun daripada tidur pada pagi 20 Julai 1973, Bruce Lee adalah seorang lelaki berusia 32 tahun yang aktif. Beliau dan isterinya menghabiskan hari bertemu dengan penerbit untuk filem seterusnya yang mana diharapkan dapat diselesaikan sebelum menuju ke rumah rakannya untuk makan malam. Namun menjelang waktu malam, Bruce Lee telah menghembuskan nafas terakhirnya, situasi di mana masih menjadi misteri sehingga ke hari ini. Beberapa bulan sebelum kematiannya, Bruce Lee didiagnosis dengan edema cerebrum. Beliau pernah pengsan ketika sesi penggantian dialog automatik untuk filem Enter the Dragon. Dan digegaskan ke hospital kerana mengalami sawan dan sakit kepala. Doktor dapat mengurangkan bengkak pada otaknya dengan manitol dan akhirnya membenarkan Bruce Lee pulang. Hidup seperti biasa. Kemudian Bruce Lee hidup seperti biasa dan meneruskan rejim kecergasannya serta terus memakan makanannya yang lazim yang mana terdiri daripada kombinasi sayur-sayuran, beras, ikan dan susu. Beliau juga mengelak daripada makan semua bahan yang dibakar, tepung dan gula halus. Sehingga 20 Julai, Bruce kelihatan pulih dengan sangat baik daripada edema cerebral dan selain daripada mengeluh mengalami sakit kepala sekali-sekala, beliau tidak menunjukkan apa-apa tanda yang membuatkan orang lain risau. Pada hari kematian Bruce Lee, beliau sangat bekerja keras. Beliau dan isterinya telah melawat Hong Kong di mana banyak filemnya dihasilkan. Bruce dan isteri menghabiskan sebahagian besar hari tersebut bertemu dengan penerbit Raymond Chow membincangkan filemnya yang akan datang. Selepas pertemuan itu, Bruce melawat ke rumah seorang rakannya yang merupakan seorang pelakon Taiwan, Betty Ting Pei. Sekitar jam 7.30 petang, Bruce merungut sakit kepala. Betty memberikan Aquagesic, sejenis ubat penahan sakit mengandungi aspirin dan ubat penenang yang dikenali sebagai meprobamate. Selepas mengambil ubat tersebut, Bruce Lee baringkan badannya. Selepas beberapa jam, beliau tidak turun untuk makan malam, membuatkan Betty naik ke tingkat atas untuk memeriksa keadaannya, yang mana ketika itu tidak memberikan respon. Betty kemudiannya menghubungi Raymond Chow untuk ke rumahnya, yang mana cuba untuk membangunkan Bruce Lee tetapi tidak berjaya. Mereka terpaksa memanggil doktor yang mana menghabiskan 10 minit lagi cuba untuk membangunkan beliau, namun akhirnya terpaksa menghantarnya ke sebuah hospital berdekatan menggunakan ambulans. Dan sejurus ambulans tiba di hospital, Bruce Lee telah meninggal dunia disebabkan tiada kecederaan fizikal. Lee diberikan otopsi yang mendapati bahawa otaknya telah membengkak sebanyak 13%. Sebelum doktor dapat mengeluarkan keputusan bedah siasat, Raymond Chow mendakwa bahawa kematian Bruce Lee berasal dari reaksi alergi terhadap ubat penahan sakit yang diberikan kepadanya. Laporan bedah siasat kemudian mendakwa bahawa penyebab Lee secara rasminya kematian disebabkan kemalangan, tidak seperti kematian tak disengajakan. Kematian disebabkan kemalangan berarti bahawa kematian adalah kemalangan utama yang berlaku akibat risiko yang berbahaya. Walaupun Aquagesic dianggap tidak berbahaya untuk diambil, walaupun ia kemudian dihentikan, ahli patologi forensik percaya bahawa sebatian dalam ubat penahan sakit menyebabkan edema cerebrum kedua. Walaupun terdapat keputusan rasmi yang disokong oleh beberapa penyiasatan berikut, banyak teori konspirasi telah muncul sejak bertahun-tahun, seperti bintang-bintang Hollywood lain termasuk Elvis dan Marilyn Monroe yang juga meninggal dunia akibat komplikasi dadah pada usia muda. Jawapan tersebut kelihatan tidak cukup baik bagi orang awam. Rakan Bruce Lee, Chuck Norris, mendakwa bahawa terdapat interaksi dengan ubat penenang otot diambil oleh Bruce yang menyebabkan kematiannya. Pendapat tersebut telah mencetuskan perdebatan tentang apa lagi yang diambil oleh Lee, sama ada perangsang untuk mengekalkannya bentuk badannya atau makanan tambahan herba untuk menjadikannya sehat. Teori-teori tak masuk akal. Terdapat juga khabar angin mengatakan bahawa kematian Bruce Lee disebabkan oleh pelacur yang telah diperlakukan dengan kejam olehnya. Desas-desus mendakwa bahawa Lee berada di bawah pengaruh afrodisia yang kuat yang menyebabkan dia kehilangan kawalan. Pelacur itu kemudian membunuhnya untuk mempertahankan diri. Walau bagaimanapun, memandangkan kehebatan fizikal Lee, tidak mungkin sesiapa pun boleh mengalahkannya.
Sesetengah peminat Bruce Lee yang telah terdengar berita tentang dos equitable yang diberikan oleh Betty Ting Pei mendakwa bahawa Betty telah meracunnya dengan sengaja dan bahawa dia telah bekerja untuk sebuah kumpulan rahsia yang mahu membunuh Bruce Lee. Namun begitu, sudah tentu tiada siapa yang tahu kenapa kumpulan rahsia itu mahu beliau mati. Teori-teori lain yang wujud telah menyalahkan semua orang daripada mafia, Itali, China dan Amerika sehinggalah kepada peminat dan keluarganya atas kematian tersebut. Ada juga yang mengatakan kematian Bruce Lee adalah disebabkan tewas kepada pesilat Melayu iaitu Datuk Mio Abdul Rahman dan pesilat Indonesia Diki Zulkarnain Jagoan Betawi. Tetapi mungkin yang paling dipercayai selain laporan rasmi adalah teori sumpahan keluarga Lee. Kematian Brandon Lee. Mereka yang percaya kepada sumpahan keluarga Lee percaya bahawa sumpahan tersebut bukan sahaja berlaku terhadap Bruce Lee tetapi juga kepada anaknya Brandon Lee. Ketika berusia 28 tahun, 20 tahun selepas kematian bapanya, Brandon Lee terbunuh dalam kemalangan yang agak pelik. Semasa sedang bekerja sebagai pelakon untuk filem The Crow, Brandon telah ditembak dengan pistol prop yang entah bagaimana mempunyai peluru hidup. Tembakan tersebut mengenai bahagian perutnya yang menyebabkan pendarahan teruk. Seperti bapanya, khabar angin konspirasi melanda kematiannya walaupun selepas keputusan rasmi dikeluarkan iaitu kematian disebabkan kemalangan. Walaupun keputusan rasmi adalah kematian Bruce Lee disebabkan oleh kemalangan, keadaan tersebut masih tetap kabur. Konspirasi seperti pembunuhan dan kerancunan kelihatan seolah-olah seperti jenaka. Namun apabila seseorang mendengar mengenai kematian anaknya, khabar angin sumpahan mula kedengaran seperti penyebab sebenar.